Saya mulakan video ini dengan menunjukkan terlebih dahulu sebahagian daripada filem Keluarga 69 di babak-babak akhir filem tersebut. Darling, marilah keluar sambut anak menantu kita. Mak! Anakku! Alah sayang. Osman, inilah anak saya, Mina. Itu anak you. Yang kau pergi kahwin mak ni buat apa? Aksiden. Bapak pergi kahwin anak tu buat apa? Ni bukan aksiden, dah berlanggar dah. Dah hancur lebur. Ambulan tak datang. Uang gaji tu saya dah bawa, Encik. Siti, apa kau buat di sini? Yang kau tu kat sini tu apa? Kau kenal perempuan ni Abu? Bolehkah saya tak kenal, Encik? Dia tu janda saya. Ha? Habis Mina tu? Minah tu anak saya. Tapi sengaja saya sembunyikan. Patutlah Mina selalu tersasul panggil bapak. Kau pun satu. Kita di rumah ni dah kalang kabut, masuk kau sekaki, lagi kalang kabut. Abu, kalau lambat-lambat sangat saya nak balik dululah. Mak, apa yang mak buat di sini? Mak sekarang dah kahwin dengan Pak Abung kau tu. Ha? Kau kahwin dengan orang gaji aku? Yelah, kalau awak boleh kahwin satu lagi, kenapa saya tak boleh kahwin lagi? Nak suruh saya bujang sampai mati? Encik kenal dengan bini saya ni. Lebih kenal, Abu. Cukup kenal. Man, kau tolong jaga aku, Man. Kenapa, Pak? Aku nak pengsan ni. Abu. Kau kahwin janda aku. Oh, my son-in-law. You fall down. Oh. Father-in-law. Dalam filem Keluarga 69 ini ada 6 watak yang di hujung filem tu dia menjadi masalah. Cuma saya nak komen filem ni di sudut hukum syarak berkaitan dengan munakahat, iaitu hal ehwal perkahwinan. Dalam filem Keluarga 69 ni, adegan perkahwinan tu dia berlaku sebanyak 2 pusingan. Pusingan pertama melibatkan 4 watak dan pusingan yang kedua melibatkan 6 watak. Perkahwinan dalam pusingan yang pertama iaitu Artompel yang melakonkan watak bakar dengan isterinya. Daripada perkahwinan itu dapat anak yang dinamakan Osman yang dilakonkan oleh P. Ramlee. Dan perkahwinan pasangan yang kedua pula ialah Pak Abu yang berkahwin dengan Siti. Daripada perkahwinan itu dapat anak yang bernama Aminah. Jadi pada pusingan pertama perkahwinan ni tak ada isu apa. Tak ada timbul penin-penin apa. Pusingan yang kedua perkahwinan melibatkan 6 watak. Siapa watak itu? Pasangan yang pertama iaitu Artompel, iaitu Bakar, berkahwin dengan Aminah. Pasangan yang kedua P. Ramlee, watak Osman, berkahwin dengan Siti. Yang tiga Pak Abu berkahwin dengan janda Bakar. Hak yang pasangan terakhir tu dia tak ada isu sangat nak kupas di sini, iaitu Pak Abu kahwin dengan janda Artompel, itu Bakar, tak ada isu sangat. Bukankah Siti dalam watak tu dia kata kepada P. Ramlee, tak ada masalah, perkahwinan kita sah hukum syarak. P. Ramlee kata bukan isu sah tak sah, masalahnya nak panggil apa. Itu isu dah. Jadi saya nak menjelaskan di sini di sudut hukum syarak, perkahwinan antara Artompel Bakar tu dengan Aminah dan juga P. Ramlee, jadi Osman kahwin dengan Siti, perkahwinan mereka adalah sah. Adalah sah tanpa perlu mereka membubarkan perkahwinan. Pasal apa? Kerana harus pada hukum syarak bagi anak lelaki berkahwin dengan ibu kepada isteri bapaknya. Tadi anak lelaki tu maksud Osman, P. Ramlee tu berkahwin dengan ibu kepada isteri bapaknya, iaitu Siti. Isteri bapaknya adalah Aminah. Harus pada hukum syarak, sebagaimana harus bagi anak lelaki berkahwin dengan anak perempuan kepada isteri bapaknya. Kenapakah harus bagi anak lelaki berkahwin dengan ibu kepada isteri bapaknya? Bila ibu pada isteri bapaknya, selepas perkahwinan itu dia jadi isteri dan jadi tuk tiri. Kenapa harus berkahwin?
kerana tiada dalil dalam syarak menghalang perkahwinan tersebut. Kemudian dalam filem Keluarga 69 tu, bila dah jadi golmar kata oleh P. Ramlee, Artompe kata kat P. Ramlee, yang kau kahwin dengan mak tu kenapa? P. Ramlee pun jawab balik, yang bapak kahwin dengan anak tu kenapa? Kemudian P. Ramlee ni otak cerdik, dia mencadangkan kepada bapaknya, tukar. Sekarang bapak kahwin ibu, saya kahwin anak. Artompe tak bagi. Dia giling-giling kepala. Tak boleh. Cadangan Osman kepada Bakar untuk bertukar pasangan, makna kena cerai lah. Nak cerai, betul nikah balik. Cadangan itu di segi hukum syarak tak boleh berlaku dan haram berlaku. Kenapa? Kerana katalah dalam otak tu, katalah P. Ramlee yang melakukan kata Osman, dia ceraikan isterinya Siti supaya bapaknya berkahwin dengan Siti. Tak boleh. Sebab Siti tu dah jadi menantu kepada Bakar. Maka dalam hukum syarak diharamkan kepada bapa mentua mengahwini menantunya. Demikian juga Bakar, kalau dia bercerai dengan isterinya, untuk membolehkan anak dia Osman kahwin dengan jandanya itu pun tak boleh juga, kerana diharamkan kepada mana-mana lelaki mengahwini isteri bapaknya. Isteri bapaknya bukan mak dia, iaitu isteri kedua, isteri yang lain daripada mak dia lah. Jadi kalau macam tu nak buat macam mana? Ini yang P. Ramlee dan Nam tu jadi pening Keluarga 69. Walaupun pening Keluarga 69, kerana itu adalah sah. Datang satu lagi isu hubungan lagu mana? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan di sudut hukum syarak. Hubungannya ialah yang pertama, setelah berlaku perkahwinan pusingan yang kedua itu, Bakar dan Siti. Bakar tu dia jadi mentua kepada Siti, dan tukar balik, Siti menjadi ibu mentua kepada Bakar, dan Bakar menjadi menantu kepada Siti. Dia pusing dulu. Yang kedua, Osman dan Aminah. Osman menjadi anak tiri kepada Aminah, dan Aminah juga menjadi anak tiri kepada Osman. Dalam masa yang sama, Aminah menjadi mak tiri kepada Osman, dan Osman jadi bapa tiri kepada Aminah. Itu yang pusing tu, Keluarga 69. Panggilan pula nak buat macam mana? Ini saya nak tolong leraikan masalah ni. Panggilan nak buat macam mana? Contoh, Bakar dan Siti, dia nak panggil apa? Bakar ni dia jadi bapa mentua kepada Siti, maka dia boleh panggil Siti. Dan Siti pula jadi mak mentua kepada Bakar, dia boleh panggil Bakar. Tengok pada keadaan, kalau dia berasa nak panggil Bakar, tak apa, dia panggil bapak, tak apa. Begitu juga Bakar pada Siti, dia nak panggil mak, tak apa, dia nak panggil Siti, tak apa. Sebab dia ada dua hubungan, Osman dan Aminah, anak tiri dan bapa tiri. Nak panggil nama pun boleh, nak panggil mak pun boleh, nak panggil bapak pun boleh. Abu dan Bakar. Begitulah. Berikutnya panjang penjelasan ni. Nak abang kata, pasangan suami isteri tu, mereka menjadi suami isteri, tapi mereka buat watak yang lebih daripada satu. Watak isteri dan jadi watak anak tiri, mak tiri dan seumpamanya, sebagaimana yang saya huraikan tadi. Tetapi panggilan tu bukan isu lah, bukan isu. Isu yang saya nak highlight sini ialah di segi adakah sah perkahwinan dalam Keluarga 69 ni? Jawabnya adalah sah. Dari segi realiti berlaku, maka cerita Keluarga 69 ini sebagaimana yang dipelot oleh P. Ramlee itu, dia berlaku secara kebetulan yang tidak dirancang. Sebab tu dia jadi macam tu. Tetapi dari sudut hukum syarak, kalau nak berlaku secara dirancang pun boleh, tak ada masalah, kerana perkahwinan itu adalah sah. Cumanya dari segi gamak tak gamak, sampai hati tak sampai hati. Jadi saya nak katakan bahawa Keluarga 69 ni, kalau dia berlaku secara kebetulan, maka teruskan perkahwinan itu, tidak perlu kepada bercerai-berai. Tapi kalau nak dirancang bagi berlaku macam tu, cerita Keluarga 69 ni, saya fikir orang kita tak gamak, tak sampai hati nak buat macam tu. Cuma saya tutuplah penerangan dalam video ni, nak menggambarkan bahawa P. Ramlee ni seorang pengarah filem yang terror, yang bijak. Dia telah mencernakan satu kisah yang orang pening. Tetapi saya ni jadi pengulas yang tolong ulas, nak mengatakan bahawa filem ni sebenarnya berbetulan dengan hukum syarak, nak menyampaikan kepada kita hukum syarak apabila berlaku keadaan yang seperti ini. Cuma saya tak tahulah P. Ramlee dia rujuk orang alim dulu kah, tu wallahu alam. Cuma ulasan yang saya buat tu menepati hukum syarak. Wallahu alam.